Konflik Hamas rejim Zionis semakin merebak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perang Hamas dan rejim Zionis yang berlanjutan sejak 7 Oktober lalu telah meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah berkenaan. Khamis lalu, rejim Israel melancarkan serangan udara di selatan Syria namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Media kerajaan sebelum ini melaporkan serangan peluru berpandu datang dari arah Bukit Golan yang diduduki Israel menyasarkan beberapa kawasan yang tidak dikenal pasti. Di Laut Merah, Houthi Yaman telah menyasarkan kapal perdagangan milik Zionis tanda solidariti mereka kepada rakyat Palestin di Gaza. Khamis lalu, tentera Amerika Syarikat melaporkan ia menembak jatuh sebuah dron dan peluru berpandu balistik anti kapal yang ditembak oleh pemberontak berkenaan. Di sempadan Lubnan, Israel, Hezbollah menuduh rejim Zionis menggodam kamera CCTV yang dipasang di luar rumah dan kedai di selatan Lubnan. Hezbollah berkata Israel telah menggodam sistem kamera untuk mendapatkan liputan selepas serangan rentas sempadan kumpulan itu telah mensasarkan kebanyakan kamera yang dipasang Israel berhampiran sempadan. Israel telah memberikan kelulusan awal kepada Cyprus untuk penghantaran bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza dan ini susulan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang menyeru penyampaian bantuan kemanusiaan secara selamat dan tanpa halangan. Cadangan itu membolehkan bantuan antarabangsa dihantar dengan pengawasan tentera Israel di Cyprus. Ia bertujuan penghantaran sejumlah besar bantuan yang amat diperlukan kepada rakyat Palestin di Gaza. 2.4 juta penduduk Gaza mengalami kekurangan air, makanan, bahan api dan ubat-ubatan yang kronik dengan hanya bantuan terhad yang memasuki wilayah Palestin. 41 maut dalam 2 hari serangan rejim Israel berhampiran Hospital Al-Amal di bandar utama Khan Yunis, selatan Gaza. Jelas bulan sabit merah Palestin mangsa termasuk orang yang mencari pelindungan di premis mereka. Kementerian Kesihatan Gaza berkata serangan Israel telah membunuh 20 di kem Shabaura di Rafah berhampiran Mesir. PBB berkata dianggarkan 100,000 orang telah tiba di bandar sempadan selatan Rafah yang sudah sesak berikutan pertempuran yang semakin sengit di sekitar Deir al-Bala dan Khan Yunis. Rejim Zionis meningkatkan serangan di selatan dan tengah Gaza ketika Mesir menjadi tuan rumah kepada delegasi Hamas untuk rundingan bagi menamatkan perang hampir 12 minggu berlarutan. Sumber memberitahu Mesir menyediakan rancangan 3 peringkat genjatan senjata yang boleh diperbarui, pembebasan berperingkat tebusan sebagai pertukaran untuk tahanan Palestin di Israel dan akhirnya menamatkan perang. Namun, tentera rejim rakus melancarkan operasi di Khan Yunis, di wilayah pantai selatan dan di seluruh Gaza sejak 24 jam lalu. Rakaman menunjukkan asap berkepul-kepul di atas Rafah berikutan serangan terbaru hari ini. Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA memaklumkan satu konvoi bantuan telah diserang tentera Zionis di semenanjung Gaza namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jelas pengarah UNRWA di Gaza, Tom White, menerusi platform X memberitahu tentera rejim melepaskan tembakan ke atas konvoi bantuan ketika ia pulang dari utara Gaza di laluan yang ditetapkan oleh tentera Israel. Tambah White, ketua konvoi antarabangsa dan pasukan tidak cedera tetapi sebuah kenderaan mengalami kerosakan. Keadaan banjir di selatan Thailand menunjukkan tanda semakin surut daripada 5 tinggal 3 kawasan terjejas di Narathiwat, Yala dan Pattani. Namun mangsa banjir semakin bertambah hampir 100,000 di 3 wilayah berkenaan.
Naratiwat paling tinggi mangsa banjir dengan 62,000 di 13 daerah diikuti Yala dan Patani masing-masing 15,000. Ketua Pengarah Jabatan Pencegaran dan Tempatan Bencana DDPM Chai Wat Juntrapong berkata penyelarasan bantuan antara kerajaan tempatan dan agensi berkaitan giat dilaksanakan. Ini termasuk kerja-kerja pembersihan dan memperbaiki infrastruktur yang rosak. Imej satelit menunjukkan lebih 14,000 hektar di 5 wilayah ditenggelami air menjejaskan 27 isi rumah. Sungai Kennebec di Madison Min menjadi deras berikutan ribut kuat yang melanda banyak bahagian negeri Timur Laut Amerika Syarikat. Video menunjukkan aliran air mengalir di sepanjang sungai dan melimpahi tebingnya. Ribut itu juga menyebabkan ratusan ribu orang terputus bekalan elektrik dan merosakkan jalan raya. Media tempatan melaporkan banyak sungai naik jauh melebihi paras banjir menyebabkan pemindahan di beberapa kawasan. Gubernur Maine Janet Mills mengeluarkan amaran kecemasan awam untuk kebanyakan negeri untuk membantu dan menyokong usaha tindak balas dan pemulihan serta mendapatkan bantuan bencana persekutuan. Rakyat wilayah tengah Santa Cruz, Bolivia bergelut dengan banjir selepas hujan lebat yang tidak henti-henti menyebabkan air sungai melimpah dan ia mengakibatkan rumah dan jalan rosak. Menurut media tempatan, sehingga 100 mm dicatatkan di ibu kota Santa Cruz. Dalam pada itu, kerajaan tempatan turut sama membantu penduduk yang terjejas. Malah lapangan terbang antarabangsa biru-biru turut menangguhkan penerbangan pada waktu pagi. China hari ini mengumumkan bekas Komander Tentera Laut Don Jun sebagai Menteri Pertahanan baharu bagi mengisi kekosongan selepas pemecatan Li Shangfu pada Oktober lalu. Dong dilantik pada mesyuarat jawatankuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan China. Beijing tidak memberikan alasan rasmi pemecatan Li selepas 7 bulan memegang jawatan itu. Ia adalah salah satu siri pemecatan pegawai peringkat tinggi dalam tentera negara itu. Minggu ini, 3 eksekutif di firma pertahanan peluru berpandu terkemuka China telah dipecat daripada jawatankuasa penasihat politik tertinggi Beijing menurut media kerajaan. Memerangi dakwaan rasuah telah lama menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Xi Jinping diikuti beberapa siri pemecatan dan kehilangan pegawai peringkat tinggi. Wilayah Shanghai dan sekitarnya diseliputi kabus tebal dengan pihak berkuasa mengeluarkan amaran tab kuning serta menggantung sementara perkhidmatan feri. Beberapa bahagian lebuh raya dan jambatan ke pelabuhan kontena juga ditutup sementara. Pusat Meteorologi China mengeluarkan amaran tahap merah untuk kabus pertama kali sejak 2017. Amaran kabus tebal dan jerebu akan menyelubungi kawasan dari wilayah Hebei di utara hingga ke Shanghai Selatan. Lebih 600 penerbangan tertangguh di berbagai bandar termasuk Urumqi, Hebei, Xinjizuang, Shangdo, Qingdao dan Shanghai. Keadaan dijangka bertambah baik bermula petang esok dengan ketibaan gelombang udara sejuk. Dalam pada itu, jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning berkata ia tindakan serius melanggar kedaulatan China jika Filipina memutuskan untuk membina bangunan ketenteraan dan infrastruktur di terumbu renai Laut China Selatan. 菲律宾军方发言人公然声称要在仁爱礁上建造永久建筑，这将是菲方企图再次违背承诺，再次改变政策，再次破坏仁爱礁无人无设施状态的重大举动。 Ketegangan di Laut China Selatan semakin memuncak sejak beberapa bulan kebelakangan ini apabila China dan Filipina terlibat dalam beberapa siri pertikaian di sepanjang wilayah yang dituntut oleh kedua-dua pihak. Pertikaian itu telah menyemarakkan persaingan ketenteraan dan politik di rantau ini dan terutamanya antara China dan Amerika Syarikat. Kesilapan juru terbang punca nahas pesawat di Nepal Januari lalu yang mengorbankan semua 72 penumpang dan anak kapal. Demikian rumusan Suruhanjaya penyiasat selepas siasatan selama berbulan-bulan dijalankan.
Anggota penyiasat Budi Sagar Laminaci memaklumkan bahawa siasatan telah membuat kesimpulan tindakan menarik tuil yang salah menjadi punca. Secara teknikal, pesawat itu berada dalam keadaan baik tetapi faktor kesalahan manusia menyebabkan ia terhenti dan terhempas. Perkhidmatan Yeti Airlines dalam perjalanan dari Kathmandu ke Pokhara terhempas semasa terbang turun. 6 kanak-kanak dan 15 warga asing antara yang terbunuh. Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador memaklumkan Amerika Syarikat telah bersetuju untuk memastikan lintasan sempadan yang sah dibuka semasa perjalanan bertujuan menangani penghijrahan yang semakin meningkat. Persetujuan itu dicapai selepas Lopez Obrador mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Antony Blinken. Lintasan untuk jambatan kereta api dan sempadan sudah dibuka. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk mengadakan mesyuarat tetap bagi menangani peningkatan penghijrahan. Aksi Liga Perdana Inggeris hasrat Arsenal untuk kembali ke puncak Liga tidak kesampaian apabila tewas 0-2 menentang West Ham awal pagi tadi. Kekalahan itu menyebabkan skuad bimbingan Mikel Arteta berada di tangga kedua kurang 2 mata daripada pendahulu Liverpool. Terdahulu dalam saingan berlangsung di Stadium Emirates itu menyaksikan tuan rumah sukar untuk mendominasi permainan dengan baik. Gol awal hadir pada minit ke-13 hasil jaringan pemain tengah West Ham Thomas Soucek. Jaringan itu dianggap penuh kontroversi kerana terpaksa menunggu pengesahan VAR yang memeriksa sama ada bola sudah terkeluar daripada permainan. Pada babak kedua, Arsenal dilihat cuba bangkit menerusi beberapa percubaan tepat namun gagal mendapatkan jaringan. Sebaliknya, pasukan pelawat yang berupaya menambah gol kedua menerusi Konstantinos Mavropanos pada minit ke-55. Kemenangan itu membolehkan West Ham berada di kedudukan ke-6 Liga dengan 33 mata selepas 19 perlawanan berlangsung. Sementara itu, nasib sama turut menimpa Tottenham Hotspur apabila tewas 2-4 menentang Brighton awal pagi tadi. Ini adalah kekalahan pertama Spurs dalam 4 perlawanan terakhir Liga. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Falmer, Spurs ketinggalan 4-0 sebelum bangkit untuk mengejar kedudukan tersebut. Bagaimanapun, 2 gol Spurs pada minit ke-81 dan ke-85 gagal untuk menyekat pasukan tuan rumah. Keputusan itu meletakkan Spurs di kedudukan ke-5 Liga, manakala Brighton di tangga ke-8 dengan 30 mata selepas 19 perlawanan berlangsung. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.